Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati saudara pengurus majelis, ketua cawangan di ketua PDM, Datuk Yusof Soros. Oh, ini Sorosnya nama popular baru hari ini saya jumpa tuan-tuan. Yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad, Ketua UMNO Bahagian Tangga Batu, selaku Timbalan Speaker Dewan Negara, Datuk Wira Sazali, dan Ketua UMNO Bahagian Tangga Batu, pimpinan UMNO Cawangan Pulau Gadung, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Saudara, kita berada di dalam mood pilihan raya. Kita minta dibuat pilihan raya itu sebelum datangnya musim hujan. Betul tak? Betul tak betul? Daripada tahun 2020 lagi kita duk bising minta desak pilihan raya. Namun Oktober 2022 baru kita dapat pembubaran parlimen. Kita duk harap 5 hari bulan kita dah boleh pun mengadakan pengundian. Kita ucap selamat datang kepada Datuk Seri Rauf. Namun nampak gayanya saudara tidak berhasil, dan akhirnya 19 hari bulan November juga tarikh parlimen kita akan adakan proses pengundian. Kita ucapkan selamat datang kepada Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Hari ini saya nak jawab beberapa isu. Kerana kita ada beberapa orang lagi yang akan menyampaikan ucapan. Isu pertama, tuan-tuan, ada yang mengatakan bahawa tidak ada sebab kenapa kita nak bagi sokongan kepada calon MCA. Ini yang saudara yang ramai yang tak faham. Kita ni, tuan-tuan, pada tahun 2018 kita berhadapan dengan pilihan raya yang ke-14. Pada ketika itu, saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, masyarakat Tionghoa 97% tidak bersama dengan kita. 97% telah memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan, dan ini menyebabkan kita kalah teruk dalam pilihan raya umum yang ke-18, tuan-tuan. Namun begitu, ramai lupa, tuan-tuan, bahawa ada sekitar 3% yang masih setia, yang masih bersama dengan Barisan Nasional. Dan 3% ini tidak lain tidak bukan ialah sahabat-sahabat kita daripada MCA. Itu sebabnya, tuan-tuan, walau apa terjadi sekalipun, kita mesti hormat dan kita kena tabik, kerana MCA walaupun kita kalah pilihan raya, mereka tetap setia bersama dengan Barisan Nasional dan tidak meninggalkan parti kita. Ada juga parti kita, tuan-tuan, yang sama-sama menang dalam pilihan raya. Daripada mula kita menghadapi pilihan raya sampailah kita pada tahun 2018, tiba-tiba bila kita kalah, tuan-tuan, parti-parti tersebut meninggalkan kita. Salah satu contohnya, tuan-tuan, ialah Parti Gerakan, iaitu parti yang satu ketika dahulu bersama-sama dengan DAP melakukan demonstrasi, rusuhan, sehingga tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Dia bersama dengan kita
selepas itu. Tetapi malangnya, nak tunjukkan betapa tidak setianya mereka, tuan-tuan, akhirnya mereka telah meninggalkan kita selepas kita tewas pada tahun 2018. Tuan-tuan, memang betul dalam Islam kita kena utamakan meletakkan orang Islam sebagai pemimpin. Itu kita tidak pernah nafikan. Namun tuan-tuan, yang tuan-tuan nak pilih di Parlimen Tangga Batu ini bukan pemimpin yang akan memilih, yang akan dipilih untuk memerintah Malaysia. Yang tuan-tuan nak pilih di Tangga Batu ini, tuan-tuan, ialah ahli Parlimen. Dan sekiranya ahli Parlimen daripada MCA Datuk Lim Bang Hong diangkat menjadi ahli Parlimen di Tangga Batu, beliau akan menyumbang 1 kerusi untuk ahli Parlimen daripada UMNO diangkat menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi sekiranya kita ikut pandangan setengah-setengah pihak bahawa kalau nak angkat wakil rakyat mesti wakil rakyat Islam, maknanya tuan-tuan, bila kita letak calon di MCA di Tangga Batu ini, tuan-tuan tolak, maknanya saudara tuan-tuan telah menolak satu calon yang ada peluang yang sangat cerah untuk menjadi wakil rakyat yang boleh menyumbang untuk kita mengangkat seorang pemimpin Islam, orang Melayu daripada UMNO untuk ditabalkan sebagai Perdana Menteri Malaysia selepas pilihan raya umum ke-15. Maknanya dalam erti kata lain, tuan-tuan, kalau tuan-tuan gagal memberikan mandat kepada manusia bernama Lim Ban Hong ini, walaupun dia bertanding atas tiket Barisan Nasional, dia wakil daripada sahabat kita MCA, kalau kita tolak dia, tuan-tuan, maknanya tuan-tuan telah menolak calon daripada UMNO untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Akibat dia apa? Akibat dia, saudara, yang akan diangkat jadi Perdana Menteri tidak lain, tidak bukan, ialah Anwar Ibrahim. Kalau nak harap Mahyudin Yassin menjadi Perdana Menteri, tak payahlah harap, sampai mati pun takkan jadi Perdana Menteri lagi. Sebab satu dunia, tuan-tuan, tahu bahawa Muhyiddin ini bapa lockdown negara. Betul tak betul? Satu dunia tidak akan boleh maafkan dia. Bila mana dia menjadi Perdana Menteri, bila mana dia nak mengekalkan kuasanya, tuan-tuan, kita lihat saudara, demi mengekalkan kuasa dia, bila mana ada wakil rakyat yang nak menarik sokongan terhadap beliau sebagai Perdana Menteri, satu negara di lockdown, walaupun banyak negeri-negeri seperti di Perlis kadar COVID-nya terlalu rendah, malah kadang-kadang tak ada langsung jangkitan di sana, tetapi satu negara telah ditutup, di lockdown, demi memastikan bahawa kedudukan Muhyiddin selamat. Bila lockdown satu negara ni, tuan-tuan, apa jadi? Saudara, bila lockdown satu negara, semua bisnes lingkup. Orang yang ada essential services boleh meniaga, yang tak ada essential services, yang bukan dalam satu bidang perniagaan yang mustahak, kita lihat, tuan-tuan, kita lihat ramai yang gulung tikar, ramai yang tak boleh cari rezeki secara sempurna, tak boleh bagi anak bini makan. Akhirnya modal perniagaan hilang. Bila PKP sekejap buka, sekejap tutup, sekejap diperketatkan, sekejap dilonggarkan, modal yang sedia ada hilang. Akhirnya mereka mengharapkan untuk duit daripada KWSP dikeluarkan. Bila dapat duit KWSP dikeluarkan, mereka modalkan untuk meniaga. Meniaga tak beberapa hari, ditutup balik ekonomi. Modal yang dikeluarkan daripada duit KWSP pun hilang. Last kali bila buka balik perniagaan, tuan-tuan, mereka mula meniaga pinjam duit alung. Bila pinjam duit alung, meniaga sikit, lepas tu lockdown balik. Last kali alung tak boleh bayar, ada setengah-setengah, tuan-tuan, diancam dengan alung.
Ada setengah-setengah tak boleh tahan dengan ancaman, tak boleh tahan dengan ugutan. Ada yang mengambil langkah singkat, mereka bunuh diri. Ini menyebabkan tuan-tuan, saya berani cakap Muhyiddin Yassin takkan diterima oleh rakyat Malaysia sebagai Perdana Menteri. Ini pasti tuan-tuan. Tetapi yang mempunyai peluang cerah hari ini, kalau kita tak pastikan Barisan Nasional, tak kira daripada MCA ke, MIC ke, UMNO ke, PBRS ke, ataupun BN Friendly, diangkat menjadi wakil rakyat, terutamanya wakil rakyat tuan-tuan di Tangga Batu ni. Maka kalau bukan Perdana Menteri daripada UMNO diangkat, akhirnya yang akan diangkat tuan-tuan ialah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni saudara, pertama sekali dari segi hukum Islam ni tuan-tuan, kita ada banyak calon Perdana Menteri. Satu Perdana Menteri punya calon datangnya daripada GTA. Tuan-tuan lebih kenal manusia ini, saya jauh lebih kenal semenjak nama dia Maha Firaun, semenjak nama dia Maha Zalim. Saya kenal luar dalam Mahathir ni tuan-tuan. Saya dah lawan dia sejak umur saya 25 tahun. Pernah disumbatkan dalam ISA 2 kali di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Calon Perdana Menteri kedua tuan-tuan, macam saya sebut tadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada Perikatan Nasional. Tetapi calon Perdana Menteri ketiga inilah yang paling bahaya sekali kalau diangkat menjadi Perdana Menteri. Dari segi hukum Islam tuan-tuan, tuan-tuan masih ingat bila mana Allah Ta'ala saudara memurkai keturunan Nabi Lut yang mengamalkan seks luar tabi'i. Pada ketika itu ada juga orang yang bangkit menentang perbuatan seks luar tabi'i ini. Tetapi tuan-tuan, bila Allah Ta'ala turunkan bala kepada keturunan Nabi Lut tuan-tuan, dia turunkan bala ini kepada semua, tak kira orang tu terlibat seks luar tabi'i ataupun tidak, main belakang ataupun tidak, semua terpaksa berhadapan dengan bala Allah Ta'ala. Betul tak betul tuan-tuan? Ini ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Saya nak beritahu tuan-tuan, dari segi sudut kepimpinan, sama ada Anwar Ibrahim ke, sama ada Azmin Ali ke, dua-dua ini tuan-tuan tak boleh diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi menteri pun patutnya tak boleh. Tetapi kalau kita tak berikan sokongan pada MCA, manusia yang hari ini, Anwar Ibrahim ini, sudah disahkan baik di peringkat kes pertama, di mana beliau telah meliwat Azizan Abu Bakar. Dia lepas di Mahkamah Persekutuan kerana pada ketika itu deal dia dengan Pak Lak. Tetapi dalam kes yang kedua ni tuan-tuan, kita kena tahu, bila beliau dengan Saiful Bukhari, beliau didapati bersalah baik di peringkat Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Beliau hanya dibebaskan kerana dia mendapat pengampunan diraja tuan-tuan. Tetapi bagi orang yang tak percaya Anwar ini seorang peliwat, saya nak beritahu dengan saudara, mungkin saudara tak tahu, dalam perjalanan prosiding mahkamah, sama ada kes liwat pertama atau kes liwat yang kedua, saya nak beritahu kedua-dua ketua peguam Anwar Ibrahim, iaitu Karpal Singh untuk kes liwat pertama, dan keduanya Ram Gopal Sri Ram untuk kes liwat yang kedua. Kedua-duanya di penghujung kes telah mengakui bahawa liwat itu berlaku, cuma ianya berlaku secara suka sama suka. Maknanya saudara, kerana nak melepaskan anak guamnya, kedua-dua peguam Anwar Ibrahim ini mengaku bahawa insiden liwat ke atas Azizan dan liwat ke atas Saiful Bukhari adalah benar, kan? Dan bukan satu rekaan. Maknanya saudara, dari sudut Islam,
Kita ucapkan selamat datang kepada calon Barisan Nasional Saudara Lim Bang Hong, Datuk Lim Bang Hong. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Jadi sedang kita juga ucapkan selamat datang kepada Dato' Rais Adun Paya Rumput selaku Esko Kerajaan Negeri. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Jadi saudara, dari segi Islam kita kena jelas. Kita kena jelas bahawa Anwar memang terlibat dengan kes masalah seks luar tabi'i ini. Dan kita pun pernah mencabar beliau, betul tak betul? Kita telah mencabar beliau bila Datuk Seri Najib dituduh membunuh Altan Tuyah, bila Datuk Seri Najib dituduh mengambil duit daripada SRC International 42 juta. Kita lihat tuan-tuan, Datuk Seri Najib tuan-tuan tanpa ragu dia telah bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, menafikannya. Betul tak tuan-tuan? Tetapi bila kita minta Anwar Ibrahim untuk bersumpah, berani tak dia sumpah? Dia tak berani tuan-tuan. Dia tak berani. Saudara, kalaulah orang macam Azmin Ali boleh ada video dia di hotel 4 Point Sandakan, saya percaya tuan-tuan orang macam Anwar Ibrahim juga, saudara, sudah pasti setiap kali dia keluar negara, terutamanya ke Singapura, mereka juga merakam setiap aktiviti beliau. Dan kalau kita biarkan manusia bernama Anwar ini diangkat menjadi Perdana Menteri dengan tuan-tuan tidak memberikan sokongan kepada MCA, calon MCA di Tangga Batu ini tuan-tuan, katalah satu hari kita ada masalah dengan Singapura. Singapura ni masalah biasanya tuan-tuan, masalah air, masalah pasir dan juga masalah ruang udara. Ini tiga benda yang selalu mereka langgar. Katalah Anwar pergi berunding, Singapura kata dia nak harga sama, tak nak lagi naikkan harga air. Anwar kata no. Lepas tu dia minta pasir. Pasir Anwar kata tak boleh kita bagi pasir. Kalau bagi pasir kepada Singapura, maka Singapura akan tambak berhadapan dengan pelabuhan pelepas. Bila dia tambak berdepan dengan pelabuhan pelepas, maka kita punya laluan nak masuk pelabuhan pelepas ini akan menjadi sempit. Jadi orang tak pergi ke pelabuhan kita, air akan menjadi semakin cetek, maka orang akan banyak pergi ke pelabuhan Singapura. Kita akan rugi. Kalau Anwar kata no, tuan-tuan, apa akan jadi? Perkara ketiga, ruang udara. Kita pun tahu ruang udara Singapura sangat sempit. Dia perlukan ruang udara kita. Berapa kali dia langgar? Kalau ini pun Anwar tidak bersetuju tuan-tuan, saudara, nescaya saudara, kalau misalnya Anwar bertegas tidak mau memberikan 3 permintaan Singapura ini, saya khawatir kalaulah video Anwar ini dikeluarkan pada ketika itu, dan ketika itu Anwar ialah Perdana Menteri kita tuan-tuan. Ketika itu bukan setakat Anwar yang aib tuan-tuan, tetapi kita rakyat Malaysia, seluruh rakyat Malaysia juga akan aib. Betul tak betul tuan-tuan? Itu sebab suka tak suka, walaupun kita mengharapkan calon daripada UMNO bertanding di Parlimen Tangga Batu, tetapi kita kena hormat
Kawan kita MCA dah lama setia dengan kita. Semenjak lagi kita mengejar kemerdekaan sehingga ke hari ini. Dan bila kita kalah 2018, mereka kekal setia, tidak meninggalkan kita. Betul tak betul? Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena pastikan jika Datuk Lim Bang Hong menang, maka kemenangan dia juga, dia akan memastikan seorang calon Perdana Menteri daripada UMNO diangkat menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tetapi kalau tuan-tuan tolak dia tuan-tuan, maka Anwar Ibrahim mempunyai peluang yang sangat cerah untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Sekarang pun kita tengok bala Allah Ta'ala ada macam-macam. Kalau keturunan Nabi Lut ni tuan-tuan, orang-orang yang buat perangai macam zaman Nabi Lut ni, dia beri peluang menjadi Perdana Menteri. Lagi banyak bala yang akan menimpa negara kita tuan-tuan. Sikit lagi saya nak tambah untuk makluman juga tuan-tuan, Anwar saudara, okey, boleh pasti. Anwar juga saudara bukan hanya ada masalah dari segi moral, tetapi Anwar tidak mempunyai taat setia kepada negara ini. Saya nak beritahu saudara, ada dua insiden yang membuktikan bahawa mereka ini mempunyai kerjasama yang cukup rapat dengan Amerika dengan Yahudi. Tahun 2003, Wan Azizah, Khalid Jaafar, Azmin Ali, Elizabeth Wong telah pergi ke Washington DC untuk mendapatkan dana pilihan raya bagi bertanding pilihan raya tahun 2004. Dan sebelum saya dipecat daripada PKR, saya pernah menghadiri mesyuarat jawatan kuasa pilihan raya, dan ketika itu Azmin Ali mengesahkan dana daripada George Soros, bukan Yusuf Soros, George Soros telah pun masuk ke dalam negara ini. Mereka dah tempah beli t-shirt, beli bendera dan beli topi, dah tempah buat di China. Tuan-tuan, pada ketika itu mereka bersama dengan PAS. PAS ketika itu matlamat dia nak menegakkan negara Islam. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau nak bertanding pilihan raya pun mereka mengambil duit Yahudi, mengambil duit Amerika. Lepas pilihan raya, boleh tak dia perintah mengikut acuan dia sendiri? Boleh tak boleh? Tak boleh. Boleh dia tegakkan negara Islam? Boleh? Tak boleh. Ini saudara kena faham. Malah tuan-tuan, saya ketika itu, kita tahu program-program khusus kaderisasi dan sebagainya, mereka mendapat dana daripada sebuah yayasan yang dipanggil Konrad Adenauer, yayasan Kristian daripada Jerman. Belakang dia siapa tuan-tuan? Belakang dia CIA. Baru-baru ini tuan-tuan, pengarah komunikasi PKR telah pergi ke Singapura membentangkan satu kertas kerja dalam satu program anjuran Konrad Adenauer Stiftung, dan program ini juga ditaja oleh CIA. Seperti mana yang kita sedia maklum, selepas pilihan raya umum 2018, pihak risikan CIA Amerika telah mengakui bahawa mereka memberikan bantuan keuangan selama tempoh 17 tahun tuan-tuan kepada pembangkang di Malaysia. Dan hari ini kita sudah lebih daripada tahu pembangkang yang dia masukkan tidak lain tidak bukan ialah PKR, ialah DAP, Bersih dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Jadi kalau kita biarkan Anwar memerintah negara ini dengan tuan-tuan tidak mengundi calon daripada MCA, nescaya saudara yang akan diangkat adalah orang yang cukup rapat dengan Amerika. Maka selepas ini, kalau sebelum ini pemerintahan Malaysia di bawah Barisan Nasional, kita menutup pintu diplomatik dengan Israel, jangan terkejut kalau selepas ini kedutaan Israel akan dibuka di Malaysia. Jangan terkejut kalau selepas ini tuan-tuan, rakyat Malaysia boleh masuk Israel. Dan jangan terkejut kalau selepas ini, setiap kali Amerika mengambil keputusan,
untuk menyerang mana-mana negara, maka tentera Malaysia juga akan dihantar untuk menyerang negara-negara tersebut. Seperti mana satu ketika dahulu tuan-tuan Filipina, bila dah terlalu banyak berhutang budi dengan Amerika, bila Amerika arahkan hantar tentera pergi ke Iraq, mereka pun hantar tentera pergi ke Iraq. Nasib baiklah selepas itu Filipina dapat Duterte. Duterte punya kepala gila tuan-tuan. Dia lawan dengan Amerika, dia terus berkawan dengan China. Last kali Amerika pun tak berani nak sentuh Filipina. Dan kita lihat, walaupun negara kita, tuan-tuan, negara kita sebelum kita kalah di tangan Pakatan Harapan, negara kita kedudukan ekonominya saudara nombor 3 terbaik di dunia. Tetapi kita duduk lagi di bawah siapa tuan-tuan? Nombor 2, kita 5.9% pertumbuhan ekonomi. China 6.7%. Tetapi nombor 1 tuan-tuan Filipina 6.9%. Walaupun mereka menentang Amerika dan buat baik dengan China pada ketika itu tuan-tuan, mereka masih lagi dapat mengekalkan kedudukan sebagai negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Jadi petang ni kita ada banyak penceramah nak cakap. Saya harap, saya rayu kepada tuan-tuan, fikirkan dua perkara ini masak-masak. Jangan sampai kita marah kerana calon Barisan Nasional daripada UMNO tidak diangkat menjadi ahli parlimen, calon parlimen di Tangga Batu. Kita rasa marah, kita buat sabotaj kerana tindakan kita mensabotaj calon daripada MCA ini saudara akan menyebabkan usaha kita untuk mendapatkan satu kursi yang akhirnya akan disumbangkan dengan mengangkat seorang Perdana Menteri daripada UMNO beragama Islam sebagai Perdana Menteri gagal tuan-tuan. Jadi saya rayu berikan sokongan padu kepada Datuk Lim Ban Hong dan kita pastikan pada 19 hari bulan ini calon Barisan Nasional ditabalkan sebagai ahli parlimen Tangga Batu yang baru. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Luqman Wadam yang menyampaikan pesanan dan penjelasan tentang isu-isu semasa. Saya harap orang Kelibang, jentera Pulau Gadung ambil maklum dan buat kerja untuk mendapatkan tip-tip yang telah diberi oleh Datuk Luqman Wadam. Terima kasih kepada Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir Datuk Lim Ban Hong kita main adun. Ini bos kita di Dun Kelibang. Jadi saya dah betul Datuk Lim tak payah pening-pening kat Dun Kelibang ni. Kerana apa? Kerana Dun Kelibang missionary Datuk. Dun Kelibang jentera pada Parlimen P136. Jangan lorak-lorak bagi Lim Ban Hong datang. Kita jentera dia, setuju? Ya. Maka kita bagi ruang kepada pengurusi perhubungan Barisan Nasional. Puan Beli dah muak kat sini, dah jenguk, dah lama masa. Betul Bi? Lepas tu okey. Mana tu? Okey. Terima kasih kepada Datuk Yusof Abu Hassan hari ini menjadi pengacara majlis. Kita bagi satu tepukan. Tuan rumah, kita juga bagi tepukan kepada hari ini hadir bersama Pengerusi Barisan Nasional Negeri Melaka yang berhormat Datuk Seri Rauf. Kita bagi tepukan Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Negeri Melaka yang juga merupakan Ketua Bahagian kita Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad. Kita bagi tepukan juga Naib Pengerusi Barisan Nasional untuk Parlimen Tangga Batu yang berbahagia Datuk Wira Sazali. Kita juga kenal beliau. Dan kita ada Ketua Pemuda kita yang berhormat Datuk Rais Yassin. Kita bagi tepukan. Hari ini datang dengan ramai pemuda. Dan tidak lupa juga kepada tadi memberi penceramah kita yang memberi maklumat yang banyak kepada kita, ceramah yang begitu bersemangat. Penceramah kita Datuk Luqman kita bagi tepukan juga. Dan seterusnya kepada jentera pilihan raya, kepada semua yang hadir pada petang ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, ucapan terima kasih kepada semua yang hadir kerana saya tahu persiapan untuk menghadapi PRU ke-15 ini bukan satu kerja yang mudah, tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian telah selama ini melakukan kerja dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bagi satu tepukan kepada jentera BN dan juga kepada penyokong yang datang menyokong kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini
kepimpinan tertinggi Barisan Nasional Negeri Melaka datang ke PDM ini, datang ke Don Klebang, ke Parlimen Tangga Batu untuk sama-sama memberi kata-kata semangat dan sokongan kepada kita semua. Mengapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kita tahu pilihan raya umum ke-15 ini amat penting. Penting dalam konteks apa? Penting dalam apa aspek? Penting untuk membawa balik kestabilan politik kepada negara kita. Kerana kita tahu sejak tahun 2018 sehingga kini, negara kita memang banyak kita kata perlu menghadapi perbalahan politik, ketidaktentuan dalam politik yang menyebabkan pembangunan ekonomi ataupun pembangunan di kawasan di tempatan ini semua tidak dapat berjalan dengan baik. Sebelum ini, kalau Barisan Nasional menjadi pemerintah di peringkat pusat, kita nampak tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan ekonomi, pembangunan ekonomi ini memang baik. Kesemua rakyat jelata tuan-tuan dan puan-puan dan mendapat kita kata rezeki dan sama ada dari peluang pekerjaan ataupun peluang perniagaan. Tetapi sejak Pakatan Harapan 2018 mengambil alih pemerintahan negara, kita nampak negara kita amat kucai kacir. Sebab itu ada orang yang bagi tahu saya hari ini, beberapa hari ini saya lawat banyak tempat di Parlimen Tangga Batu. Ada pengundi yang bagi tahu saya, dia kata dulu bila saya nampak Pakatan Harapan PH ni, dia dengan janji-janji yang diberi, dia ialah pakatan yang kita nampak mungkin boleh memberi harapan. Sebab tu kita panggil PH. Tapi apabila mereka memerintah, tengok cara menteri dia mentadbir, cara menteri dia bekerja dengan janji-janji yang tidak dapat ditepati, PH ni tetap PH, tetapi bukan Pakatan Harapan. Dia kata apa? Itu sebenarnya putus harapan. PH juga, tapi putus harapan. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat. Dan kalau semakin mari, semakin berjalan, PH itu tetap PH, bukan putus harapan, tetapi dia jadi pupus harapan. Satu harapan pun tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini PRU ke-15, kita perlu sama-sama menggunakan undi di tangan kita untuk mengembalikan kestabilan politik kepada tanah air tercinta kita, kepada negeri Melaka. Kita tahu pilihan raya negeri yang lepas, tuan-tuan dan puan-puan telah bekerja keras untuk Barisan Nasional kembali kita kata memerintah di negeri Melaka. Dalam 28 kerusi, kita telah memenangi 21 kerusi dan kita membentuk kerajaan yang mantap dan kukuh. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, itu tidak mencukupi. Kerana kita perlu mempunyai kerajaan pusat yang juga diterajui oleh kerajaan Barisan Nasional, maka kerajaan pusat yang mantap, yang kukuh, yang stabil dari segi politik boleh bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri Melaka. Itu yang kita semua harapkan. Kerana kita tahu kalau ada kestabilan politik, maka tak kira di peringkat pusat maupun di kerajaan negeri Melaka, kita dapat menjana lebih banyak peluang pekerjaan. Hari ini datang ni ramai pemuda, ada yang lepasan institusi pengajian awam, ada yang lepasan institusi pengajian swasta, ada yang sekolah vocational, ada yang mula telah berniaga. Ini semua anak kita, cucu kita, betul? Ada makcik-makcik bonda yang hadir. Kita harap masa depan mereka lebih baik. Tetapi masa depan mereka tidak akan cerah di bawah putus harapan ataupun pupus harapan PH. Tidak akan lebih cerah di bawah Perikatan Nasional. Kerana Perikatan Nasional kita nampak warna dia, nama dia, semua kita kata meniru Barisan Nasional. Kalau parti ini mempunyai nilai dia sendiri, patut dia beri wajah dan nama kepada perjuangan parti dia. Jangan kita kata meniru warna dan juga nama Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu-satunya cara pada PRU ke-15 yang akan datang ini untuk negara kita masa depan lebih baik, lebih cerah, tidak ada pilihan lain. Barisan Nasional yang selama ini memimpin negara kita mempunyai kita kata rekod perkhidmatan yang baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dari 2018 hingga 2022 ni kita dah bazir banyak masa, kita dah bazir banyak tahun dah. Kita tengok negara-negara jiran ini dengan kestabilan politik, Indonesia baik, Singapura, Brunei, Vietnam, Cambodia dan lain-lain, kita nampak dia makin berdaya saing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mencintai tanah air kita ini, kalau kita mencintai negara ini, inilah masanya PRU ke-15
bagi kestabilan politik balik, kita sama-sama memilih Parti Barisan Nasional pangkal Dacing. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Boleh, ini komitmen bukan sahaja untuk perjuangan Parti Barisan Nasional, tetapi juga komitmen untuk negara kita Malaysia, untuk tanah air tercinta. Kita nak 5 tahun yang akan datang lagi, negara kita tidak akan ada ketidakstabilan politik yang menjejaskan usaha kita untuk membangunkan ekonomi. Kita nak bagi komitmen yang kuat kepada Barisan Nasional supaya kita kembali membawa kestabilan politik, dan saya yakin dan percaya kemakmuran ini akan menyusul dengan kestabilan politik itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu komitmen kita. Dan seperti tadi Datuk Yusof kata, dia Panglima di sini, Panglima PDN, Panglima dekat Dun Kelibang. Jadi saya berharap saya juga merupakan Adun Kelibang dan saya anak tempatan. Rumah saya sebenarnya tak jauh dari sini, Cheng. Saya berasal dari kampung Cheng, Lorong Gawan Piring. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi saya satu peluang sebagai anak tempatan, anak jati Parlimen Tangga Batu, untuk kembali berkhidmat kepada di kampung halaman saya, dan saya akan melakukan sebaiknya bersama dengan kepimpinan negeri yang hadir untuk memberi terbaik kepada negeri kita, kepada tanah air kita Malaysia. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita semua undi Dacing, undi BN. Okey, itu saja yang saya nak sampaikan. Izinkan saya untuk beredar lebih awal ke satu lagi perjumpaan. Kita hari ini ada banyak pemuda dan juga kita ada banyak warga tempatan termasuk NGO pertubuhan yang mengadakan perjumpaan untuk sama-sama memberi sokongan kepada kita. Jadi saya akan membawa salam perjuangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke tempat-tempat yang lain. Semoga perjuangan dan kerjasama erat di antara kita akan membawa kejayaan kepada Parti Barisan Nasional pada 19 hari bulan November ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kepada Datuk Ibarong, calon kita. Tuan-tuan dan puan-puan, cara Datuk Lee bin Hujah, cara Datuk Lee bercakap macam parlimen, macam dalam parlimen. Apa? Disambut oleh peti burung di langit. Yang disebut apa di bawah. Wabi, itu tak ada ong. Bukan ong yang kuat, ong saja. Jadi untuk makluman, kita tahu bahawa pilihan Datuk Lim ni bukan pilihan yang main-main. Kita bertaruh Datuk Lim sebagai ahli parlimen. Kita nak pastikan kemenangan. Beliau adalah calon parlimen kita yang akan membawa mesej di peringkat parlimen untuk negeri kita, insya-Allah. Jadi saya tak nak buang masa kerana kita nak mendengar amanat daripada Pengerusi Barisan Nasional Negeri Melaka merangkap Pengerusi UMNO Negeri Melaka, kerana beliau merupakan salah seorang yang menggerakkan Negeri Melaka memperoleh kemenangan 21 kursi semasa PRM Melaka baru ini. Ada kecubalangan Datuk Seri Rawat membawa balik Melaka dimiliki oleh Barisan Nasional atas kegigihan beliau bersama dengan tim perhubungan di peringkat bahagian juga di peringkat kawasan-kawasan. Alhamdulillah. Kali ini pastikan 6 bahagian kita ni, walaupun ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kelabu, pastinya saya nak cakap Tangga Batu. Pastikan Tangga Batu, saya yakin Datuk Seri Ali, Datuk Rauf dan juga Datuk Wira Razali dan rakan-rakan di PDN pastikan kemenangan kita bagi calon P136 Limbang dengan berjaya. Boleh? Silakan Datuk Seri Pengerusi Perhubungan Barisan Nasional untuk berikan ucapan dan amanat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Yusof yang menjadi tuan rumah kepada majlis pada hari ini. Terima kasih kepada Datuk Seri Ali, Ketua Bahagian Tangga Batu, dan pimpinannya Datuk Sazali dan Ketua Muda Datuk Rais. Dan kita berikan penghargaan kepada pejuang yang tak reti penat lelah. Dia ni lambung tak jatuh tau, jatuh pun tak pecah, rebus tak empuk ni, Lokman Dadam. Nada nak cari seorang orang muda yang betul-betul berjuang, sanggup 2 kali masuk IACA. Ini pun ada pending 1 kes nak dipenjara sebulan. Jangan main, saya dengan masuk lokap sehari pun saya takut. Tapi ini orang
Rebus memang tak empuk je. Pergi mampus lah kau, dia kata. Dia akan lawan. Beri tepukan kepada saudara Lokman Adam. Tuan-tuan, pilihan raya Melaka dah selesai. Tuan-tuan semua dah buat kerja, dah berikan kami duduk di dalam Seri Negeri, mengurus takbir dan mentadbir urus negeri Melaka pada 20 hari bulan 11 tahun lepas. Ini sebab dari bulan ni genap setahun. Jadi kita nak menyambut ulang tahun pertama ini, mesti kita sambut dengan kejayaan kepada pilihan raya umum ini. Tuan-tuan, pilihan raya umum ni kita jangan pening kepala. Tutup mata, pangkah saja BN. Sebab negara kita ni telah menjadi sejarah dalam politik dunia. Satu penggal ada 3 kali tukar Perdana Menteri. Siapa yang merosakkan negara ni? Yang merosakkan negara ni seorang je, Mahathir. Boleh bertanding lagi ni. Dah dekat 100 tahun umur. Allahu Akbar, saya pun tak faham. Dulu saya ingat lagi, masa saya pemuda, dia kata dia nak berhenti jawatan Perdana Menteri, kita berlari di atas pentas, dia kata bagi dia setahun. Pujuk menangis-nangis, saya pun menangis. Nak beri dia ruang supaya dia serah pada Pak La. Dah Pak La jadi Perdana Menteri, Pak La pun tak betul. Pak La serah pada Najib, Najib pun tak betul. Yang betul dia nak jadi Perdana Menteri lagi sekali. Ini manusia apa ni? Mahathir ni saya nak beritahu, dia berlawan dengan Tengku Razali, Presiden UMNO, dia menang 87 undi. Dia takut Tengku Razali nak lawan dia lagi, dia bubar UMNO, dia buat UMNO baru. Kerana UMNO baru ni menjadikan dia tuan punya UMNO. Berlawan dengan Tengku Abdul Rahman, kemudian dia masuk UMNO balik, bergaduh dengan Tengku Razali buka parti Semangat 46. Dia berjaya buang Tengku Razali, dia ubah pelbagai UMNO. Siapa-siapa yang nak melawan presiden mesti dapat 20% kota pencalonan daripada bahagian-bahagian. Sampai bila-bila orang tak boleh dapat, kerana dia memegang kuasa. Itu sebab dia boleh jadi Perdana Menteri 22 tahun. Ini Mahathir Malaon Sekalaon ni. Ini dia kalau dia datang Melaka, jangan dilayan. Dia ingat dia nak menongkat langit. Kemudian dia bergaduh Tengku Razali, wujud Parti Melayu pertama Semangat 46. Rakyat yatim hanyut, semua hanyut ikut dia. Kemudian bergaduh pula dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim buat Parti PKR. Bergaduh dengan Najib, buat Parti Bersatu. Bergaduh dengan Mahyudin, buat Pejuang. Ini manusia apa lah? Dia manusia ke dia apa ni? Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan nak kempen, tutup cerita Mahathir ni, balon dia begitu. Akhirnya orang Melayu berpecah-pecah. Akhirnya kaum majoriti dalam negara ini menjadi kaum minoriti tak ada pilihan raya. Tuan-tuan, bukan senang nak urus negara, bukan senang nak urus negeri kalau kita tidak mempunyai kekuatan di dalam Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen. Itu yang jadi. Itu yang jadi setelah semua orang bertukar tangan. Sewaktu satu term 2018 sehingga sekarang, 3 orang Perdana Menteri. Nak jadi cerita dalam dunia, ada satu keluarga ni, laki bini jadi timbalan Perdana Menteri. Jangan kita ingat, Noor Ibrahim jadi timbalan Perdana Menteri pada Mahathir, Wan Azizah jadi timbalan Perdana Menteri pada Mahyudin Yassin. Ini negara apa? Pada Mahathir. Ini apa cerita ni? Laki dia timbalan Perdana Menteri Mahathir, lepas tu Mahathir jadi Perdana Menteri lagi sekali, bini dia pula jadi Perdana Menteri. Ini apa punya gila Malaysia ni? Sebab apa? Sebab seorang manusia yang rakus untuk memecah belahkan rakyat, mengikut perintah dia, sanggup menjahannamkan bangsa ini demi nafsu sarakah nak meletakkan anak dia jadi Perdana Menteri. Saya tahu lah. Saya 10 tahun jadi Sifat kerja UMNO Malaysia bawah Datuk Najib. Ini perangai ini memang saya tahu. Dan cuba tuan-tuan tengok, semua parti-parti ini menentang UMNO akhirnya. Dan akhirnya UMNO kembali berkuasa untuk menguruskan rakyat.
Siapa parti yang hebat? UMNO yang tuan-tuan pikul ini, UMNO yang tuan-tuan junjung ini. Maka kita kena bangga pada pilihan raya yang akan datang ini. Tidak ada pilihan lain di Tangga Batu, undi UMNO dan Barisan Nasional. Boleh? Cuba tengok DAP. Lim Ti Siang, anak dia siapa? Lim Guang Eng. Menantu dia siapa? Betty, pernah jadi ahli parlimen Kota Melaka. Mahathir, anak dia siapa? Mukris Mahathir. Noor Ibrahim, dia presiden, timbalan bini dia, timbalan presiden, anak dia Nurul Izzah, semua duduk dalam parlimen. Ini negara apa ni? Ini negara anak beranak ke? Itu sebab tuan-tuan, kita jangan sekali lagi tertipu dengan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional ini. Sama je. Ini PAS saya nak cakap. Saya tak nak bergaduh dengan PAS. Tapi kejujuran kami dalam kerajaan negeri Melaka, Sazali pernah jadi usaha politik kepada Ketua Menteri. Apabila berlaku perwafakan nasional, apa Melaka buat? Saya mencadangkan ambil Prosuruhjaya PAS Melaka jadi penasihat agama kepada Ketua Menteri. Bagi pejabat, bagi kereta, bagi driver, lantik semua orang PAS duduk sikit sebanyak dalam kerajaan ataupun ahli majlis. Kita satu-satu je buat. Tetapi bila kita buat, kerajaan PAS di Kelantan ada bagi orang UMNO duduk, kerajaan PAS di Terengganu ada bagi orang UMNO duduk, ataupun kerajaan PAS di Kedah, tak ada. Mana kejujuran dia? Mana kejujuran UMNO? Semasa nak berunding pada pilihan raya negeri Melaka, saya pergi bersaksikan Ketua Menteri Besar Terengganu berunding macam mana nak buat Melaka. Saya menawarkan 4 kerusi tanpa prasangka kepada PAS. Tahu PAS kata apa? Oh, tak cukup, kalau boleh nak bertanding 12. Cantiknya muka kau. Tuan-tuan, kita mengurus takbir negeri dengan izin Allah, dia tak ada, alhamdulillah. Kita lawan dan kita menang 21 kursi pada keputusan pilihan raya yang lepas. Kerana apa? Kerana pemimpin-pemimpin UMNO tidak pernah ada prasangka kepada pemimpin-pemimpin PAS di bawah titisan air mata 14 hari bulan 9 di PWTC menandatangani piagam muafakat nasional. Mana kita tak marah? Muafakat nasional buat secara langsung. PAS UMNO duduk atas pentas, orang PAS menangis, orang UMNO menangis, tanda muafakat nasional. Muafakat nasional terbukti di Tanjung Piai. Tidak pernah berlaku dalam sejarah pilihan raya. Semua PDM kita menang kerana PAS dan UMNO menunjukkan kekuatan. Mahyudin takut. Berlaku pilihan raya Sabah, Mahyudin menyuruh berunding dengan PAS menandatangani perjanjian Perikatan Nasional tanpa berunding dengan UMNO. Itu yang kita marah. Mana boleh kau nak kahwin dengan orang ni? PAS ni semua parti dia dah kahwin tu. Akhirnya sekarang, mana PAS dia nak pergi? Dikudakan parti Bersatu kepada dia sebab Bersatu tak ada orang. Semalam apa jadi? Ketua Serikandi Melaka dan juga Setiausaha Serikandi Malaysia daripada Jasin meletakkan jawatan tidak percaya kepada kepimpinan Mahyudin Yassin. Ini parti apa? Jadi kita tidak ada pilihan. Jauh lebih baik mengurus takbir negeri atau menuju ke Putrajaya. Parti yang kita dukung mesti kita berikan undi untuk kita menang di Parlimen Tangga Batu Barisan Nasional pilihan kita. Boleh? Kita kena ada. Kita kena ada wakil kita sebelah kaki kerajaan negeri. Sebelah kaki lagi mesti duduk di parlimen. Baru boleh berjalan, baru boleh merancang macam mana nak buat kerja dalam Melaka. Besok wakil kita ke parlimen, orang lain nak cakap apa? Mana nak ada pembangunan di antara negeri dan persekutuan, boleh bekerja sama. Melainkan calon kita mesti kita pilih untuk bersama-sama membina negeri ini. Parlimen dan DUN mesti seiring, sepakat, seia, sekata, satu jiwa, satu hati
Barisan Nasional mesti kita berikan mandat sebagai wakil Barisan Nasional ke Parlimen Tangga Batu yang diwakilkan kepada Datuk Lee Bang Hong. Jangan main-main. Korang tahu ni Rosna Aluai ni orang mana? Orang mana Rosna Aluai ni? Muka pun tak nampak. Rumah dia depan rumah aku, ke depan kat kampung. Sekolah pun sama. Tak nak cerita lah buruk dia. Saya kenal, semua family dia semua dengan saya. Tetapi kenapa sampai orang luar boleh menang? Kenapa? Sebab kita termakan hasutan. PS ni parti hasutan. Tahu dalam dia dulu ada siapa? Masa Mahathir perintah, Mahathir Perdana Menteri, tiba-tiba Perdana Menteri Wan Azizah, Menteri Kewangan Lim Guan Eng dan Mahyudin sebagai Menteri Dalam Negeri. Kuat, kuat, hebat, hebat. Apa dia buat? Jahanam negara ni. Menteri Agama, Mujahid Musuh Perawa. Dalam braket, Mujahad. Masa Datuk Najib perintah, Datuk Najib telah berjaya mendapatkan bantuan 50 juta daripada King Salman untuk membina yayasan keamanan. Nanti Yayasan Salman di Malaysia untuk mencetak kilang Al-Quran yang kedua terbesar selepas Madinah. Maka lepas kalah duit itu pun sampai. Patutnya sampai, Menteri Agama lah serahkan kepada Yayasan Restu. Siapa yang serahkan? Lee Kuan Eng boleh pakai songkok melawat kilang Quran ke tu? Mujahid duduk kat belakang, Lee Kuan Eng bagi duit. Ini kerajaan apa ni? Mana ada penghormatan kepada Islam? Jadi tuan-tuan, Mahathir ke, Mahyudin ke, Anwar Ibrahim ke, itu semua malaon sakalawan tu. Semua datang pada UMNO lah. Ini tiga-tiga ekor datang pada UMNO. Tiga-tiga orang ni mendapat nikmat daripada UMNO. Tiga-tiga orang ni mendapat segala darjat dan martabat yang diangkat oleh UMNO tak kala mereka bersama-sama dengan kita. Hari ni apa jadi? Mereka menyerang untuk meruntuhkan UMNO. Kenapa nak meruntuhkan UMNO? Kerana parti ini parti keramat. Keramat ni bukan wali. Keramat ni ada di hadapan saya. Kerana kita bersatu, kita tak goyang, kita tak lari, kita kekal duduk dalam UMNO. Panas, hujan, apa pun, UMNO tetap pilihan kita. Betul? Jangan jadi macam bekas Ketua Tinggi pada Tangga Batu. Tahu kenal budak tu? Itu pun seko lagi malawan. Oh, seksa nak melayan dia ni. Ini saksi hidup. Masa kita mula-mula nak ambil kerajaan dulu, nak minta sign SD, dia yang tak nak sign. Saya menghadap dia pukul 2 malam sampai pukul 6 pagi, tahu? Allahu Akbar, Allah Ta'ala saja yang tahu. Menonong meneneng nak balik itu pagi. Dia boleh sign, tapi dia nak jadi ketua menteri. Wah, banyak cantik muka kau. Berlaku krisis kali kedua. Berunding pula dia dengan DAP. Dengan apa tu yang bracket babi tu. Azman pula mengaung-gaung menangis. Macam you know dia sendiri. Apa dia nak? Dia mengatakan pada Lee Kuan Eng, dia boleh runtuhkan kerajaan ini. Dia boleh, tapi syarat dia jadi ketua menteri. Mampus kau, DAP mainkan kau. Saya berunding dengan DAP, bukan berunding ni. Rumah Dato' Ali. Pukul 8.45 malam. Panggil siapa ni? Pengurusi DAP Melaka. Datang berunding. Bercakap dengan saya, kata tunggulah bulan 7 lepas ni. Dato', tak payah tunggu bulan 7 lah. Satu hari pun jadi kerajaan, banyak syok tau. Wah, aku kata ini dah bahaya. Kita tak ada pilihan. Kita serahkan mula mandat kepada rakyat. Biar rakyat pilih siapa dia nak. Walaupun dalam keadaan COVID. Akhirnya Allah Ta'ala membuka hati rakyat Melaka. Memilih Barisan Nasional menang 21 kursi untuk kembali mentadbir. InsyaAllah akan berlaku lagi sekali pada 19 hari bulan ini. Kembali Malaysia kepada Barisan Nasional. Kita perintah, kita urus rakyat. Semoga kita mendapat berkat kepada Allah Ta'ala. Boleh barisan? Boleh barisan? Boleh Tangga Batu? Boleh Tangga Batu? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Datuk Seri Rauf yang
telah memberikan rangsangan dan semangat kepada PDM Pulau Gadung, khususnya bagi kita menghadapi pilihan raya pada 19 nampak cara Datuk Seri cakap amat teratur, tip kepada kita sebagai jentera. Kalau maklumkan pada dengan pengundi, dengan rakan-rakan kita akan dapat mereka pasti akan faham. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih kepada semua yang hadir, dan saya jemput semua jamuan yang disediakan, dan kita anggap majlis selamat. Hidup PN! Hidup PN! Hidup PN! Okey. Lagu-lagu